ada dalam caruman mereka paling kurang RM5,000. Lepas 5 tahun. RM5,000 ni duit isteri. Isteri tak payah nak minta siapa-siapa, isi borang buat keluar. Nak berniaga, ambil duit itu. Tak payah pinjam dengan orang. Nak jaga suami yang sakit, ambil duit itu. Kalau contohnya tak ada musibah langsung, daripada umur kahwin 25 sampai umur matang caruman 50 tahun. Sebab umurnya kita tetapkan 50 tahun, matang, kerajaan berhenti bayar. Kalau langsung tak ada musibah, bayar setiap bulan ni 60 untuk 25 tahun, kita dah kira paling kurang setiap seorang suri rumah bila dia keluar dan dia dapat tempoh caruman matang dia, paling kurang dia dapat RM40,000 umur 50 tahun. Kecing bagi jelas tunai. Makcik ambil RM40,000 umur 50 tahun. Makcik nak pergi beli cincin, belilah, tak ada orang marah masa tu. Memang duit makcik, pergi beli cincin. Nak pergi umrah ke, nak pergi melancong ke, ikut suka. Kalau kita buat begini, maknanya ada jaminan kepada suri rumah kita, apa-apa jadi kepada mereka, dia tak payah mengemis. Saya tahu sebab keluarga saya ramai yang bercerai. Saya boleh cakap. Ada 3 orang makcik saya yang bercerai, yang jadi ibu tunggal. Susah hidup dia nak berniaga. Nak dapat pinjaman lah, amanah ikhtiar, cukup susah. Sebab itu kita kata, cukuplah UMNO Barisan Nasional memperhamba dan menghina wanita selama ini. Dengan skim ini, setiap wanita memang ada simpanan sendiri. Kalau kamu tak bekerja, jadi apa-apa, keluarkan, berniaga, jaga keluarga, jaga suami. InsyaAllah kalau kita menang, paling kurang setiap orang wanita yang tak bekerja dalam tangan RM40,000 saudara-saudari pada umur 50 tahun. Saya minta 3 minit lagi untuk yang terakhir, boleh? Dan manifesto kita yang terakhir sekali, yang penting saya kena hurai, ialah untuk golongan muda lepasan SPM yang tak masuk universiti. Semua yang Barisan Nasional cakap ini, semuanya dirancang untuk budak yang masuk universiti. Yang pandai itu kita bagi macam-macam, beasiswa kita bagi, kerja kita bagi, semua dia dapat. Sedangkan tiap-tiap tahun, daripada 10 orang pelajar lepasan SPM di Malaysia, hanya 3 orang yang masuk universiti. 7 orang lagi ni tak masuk universiti. Dia tak dapat keputusan yang baik. Tanpa keputusan yang baik, dia tak boleh masuk universiti. Maka akhirnya kumpulan yang ini, yang besar, yang sekarang ini ada 3 juta anak muda lepasan SPM yang kurang mendapat tempat dalam bidang pekerjaan ke dalam bidang ekonomi. Dia tak ada sijil, dia tak ada ijazah. BN tak pernah fikir pasal budak-budak ni. Dia fikir ini semua mak rempit, dia pukul rata semua. Tiap-tiap hari dia tak fikir pasal kebajikan anak-anak kita yang macam ini. Dia hanya fikir apabila dia perlukan anak muda untuk jadi samsing baling telur, dia cari orang ini. Sebab itu saudara-saudari, Pakatan Rakyat dah fikir apa yang kita akan buat. Setiap tahun, anak-anak muda lepasan SPM yang tak layak masuk universiti akan ada satu sistem saringan yang tengok bakat dan minat mereka dalam bidang kemahiran dan teknikal. Kalau contohnya anak kita, dia tak lulus dengan baik dengan SPM, tetapi dia minat soal enjin kereta, dia akan disaring dan dinilai. Dia kita kira berkemahiran dan ada potensi dalam bidang technical, mechanical engine. Kita akan ambil dia. Ini beza dia. Yang UMNO tak pernah fikir dan tak pernah nak buat. Kita ambil anak-anak ini, kita wajibkan dia bekerja di tempat majikan yang kita dah pilih. Majikan itu kita bayar, pekerja kita bayar. Jadi pekerja muda umur 18 tahun baru keluar universiti, tiba-tiba tiap-tiap bulan dia dapat gaji minima RM1,100. Daripada sekarang yang mereka tak ada arah tujuan, sekarang selepas Pakatan Rakyat, tiap-tiap bulan sebab kerajaan wajibkan mereka bekerja untuk bina kemahiran, mereka akan dibayar RM1,100. 300 majikan bayar, majikan puas hati. Sebab majikan dapat pekerja pada harga yang murah dan bukannya pekerja asing. Kemudian 800 lagi kerajaan akan bayar kerana kerajaan nak melabur dalam anak-anak muda ini supaya kita bina disiplin dia bekerja.
kita bina kemahiran dia, dan kita bina pupuk minat dia untuk jadi orang yang berguna dan jauhkan dia daripada masalah sosial. Jadi kalau saudara-saudari fikir pada umur 18 tahun dia dah dapat RM1,100 tiap-tiap bulan ini, dia akan kerja dengan seronok. Maka dia akan kekal bekerja, dan setiap 6 bulan kita akan hantar orang untuk memeriksa kemahiran dia. Kalau dia lulus kemahiran ikut silibus, kita akan bagi sijil kemahiran tanpa dia perlu ambil periksa macam biasa. Kalau dia terus kerja, daripada sijil kemahiran dia akan dinilai lagi, dia boleh dapat diploma kemahiran. Maknanya anak-anak muda yang tak lulus dengan baik oleh kerana dia sudah ada kemahiran dan pengalaman bekerja 2 tahun, akhirnya umur dia 20 tahun, dia dah ada diploma dan dia boleh bekerja macamlah juga semua orang lain yang dapat pendidikan yang baik, saudara-saudari. Pakatan Rakyat bagi peluang kedua, tak macam Barisan Nasional yang terus tidak mengendahkan mereka ini. Dan insya Allah kalau mereka pandai dan mereka pantas dengan kemahiran, dengan diploma itu mereka boleh masuk universiti yang kita tubuhkan khusus untuk anak-anak yang dapat diploma daripada jalan kemahiran dan teknikal ini. Maknanya anak kita yang pandai masuk universiti, anak kita yang memilih kemahiran akan masuk jalan kemahiran, akhirnya masuk universiti sahaja juga. Itulah caranya kita melahirkan lebih ramai anak muda yang insya Allah jauh daripada masalah sosial, insya Allah ada kekuatan ekonomi, dan insya Allah boleh menyumbang pada negara. Sebab itu saudara-saudari jangan bimbang, 2 bulan lagi kita boleh jumpa di Putrajaya. Boleh ke tidak saudara-saudari? Hari pertama Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri, dia akan umum turun harga minyak. Kita semua dah tahu dah. Itu dah tahu dah. Hari kedua yang saya nak beritahu ni. Hari kedua kita dah siapkan skrip untuk Datuk Seri Anwar umum juga. Skrip ini melibatkan Najib dengan Rosmah. Sebab hari pertama ni kasih can untuk Rosmah packing barang banyak dalam bilik. Hari kedua Datuk Seri Anwar nak masuk pejabat Perdana Menteri, dia akan panggil Najib, panggil Rosmah, duduk minum kopi jugalah. Datuk Seri, kita dah siap ni skrip. Datuk Seri kena sebut kepada Najib, dia akan beritahu, saudara Najib, kami tak nak berdendam. Kamu ada kedudukan istimewa dalam negara sebab kamu Perdana Menteri ke-6. Sebagai mantan Perdana Menteri, Kerajaan Pakatan Rakyat nak angkat kedudukan kamu, nak bagi pengiktirafan. Jadi kita ada 2 tawaran kepada kamu. Tawaran pertama, Kerajaan Pakatan Rakyat nak lantik kamu jadi duta ke Mongolia. Nak ke tidak? Dia mesti tak nak lah. Banyak hantu, Altantuya pun ada, bala pun ada. Dia tak nak. Jadi akhirnya Datuk Seri Anwar kata, maka sebab itu tak ada pilihan lah. Kami dah tengok masa kamu jadi Perdana Menteri dulu, kamu suka melancong, bercuti saja. Cuti kat London lah, cuti kat New York, dekat Milan, semua rakyat tanggung. Kamu cuti, kamu duduk hotel mahal-mahal, rakyat tanggung. Tak apalah, kami tahu itu kegemaran kamu, sebab itu rakyat nak bagi package percutian sampai mati dah. Semua kita tanggung. Lepas ini kamu bercuti lah, kami tanggung semua. Makan kami tanggung, api, air, tilam, semua kami tanggung. Bilik kami bayar. Beza dia, bilik itu tak mampu mahal-mahal, maka kita sediakan 2 bilik, 1 untuk Najib, 1 untuk Rosmah. Kita akan bagi percutian seumur hidup di Hotel Sungai Buloh. Boleh ke tidak? Jadi insya-Allah kita akan jumpa di Putrajaya dan kita sama-sama hantar Najib dan Rosmah pergi bercuti di Hotel Sungai Buloh. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih. Saya Nandri Manakam. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan, sebahagian ringkasan daripada manifesto tawaran Pakatan Rakyat untuk pilihan raya umum ke-13 ni. Jadi sebelum kita memberi laluan kepada Yang Berhormat Tuan Muhammad Nazmin Ali, suka saya maklumkan kita akan melancarkan kutipan dana pilihan raya umum ke-13. Jadi saya mohon kepada semua petugas-petugas yang memegang kancung ataupun kantong, sila bertemu dengan pelanggan-pelanggan tuan-tuan dan puan-puan.
Sementara itu saya ulang balik berkaitan dengan pendaftaran Anwar Ibrahim Club, ya. Pendaftaran untuk Anwar Ibrahim Club dibuka sekarang dengan bayaran RM20 pendaftaran, dan tuan-tuan boleh akan dapat baju free, t-shirt, stiker dan juga gelang PKR. Sekali lagi, kalau tuan-tuan berminat boleh berdaftar di hujung sana. Kemudian bagi tuan-tuan perempuan yang masih lagi keliru ataupun tidak confident, nama-nama tuan-tuan ada di kawasan Taman Medan ke ataupun di dalam Parlimen PJS, boleh semak daftar pengundi tuan-tuan di kaunter di sebelah kanan saya, di bawah kemah sana, untuk kita tengok. Sebab ada kes pengundi-pengundi telah ditukar alamat pendaftaran dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya umumkan pada 31 Mac, pada hari Ahad ini 31 Mac 2013 akan diadakan satu program munajat perdana berkaitan isu lahan datu, anjuran Sekretariat Parti Rakyat Pusat, Sekretariat Pakatan Rakyat Pusat pada 31 jam 7 bermula jam 7 malam di Stadium Melawati Shah Alam. Tuan-tuan boleh hadir. Kita ada solat maghrib, solat hajat, dan juga forum selepas itu, solat isyak, dan juga forum yang akan dihadiri oleh pimpinan Pakatan Rakyat. Dan sekali lagi saya umumkan juga pada 7 April 2013 pada hari Ahad jam 9 malam bertempat di Dewan NDPJ Jalan PJS Koti 11 Taman Medan, ceramah perdana isu-isu semasa yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Tamrin Abdul Ghaffar dan juga yang berhormat Tuan Eng Swilim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh ingat tarikh tersebut untuk program seterusnya. Kita masih ada lebih kurang 40 minit lagi, dan tanpa melengahkan masa, dengan ini saya menyebut Yang Berhormat Tuan Muhammad Azmin Ali, Presiden Keadilan dan juga pengerusi Majlis Pimpinan Keadilan Negeri Selangor untuk memberikan ucapan. Dipersilakan. Baru mukaddimah belum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa ma taufiqi wa iqtisami illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera ke wilayah Pingta Cahau, Vanakam. Saudara Maharul selaku pengerusi majlis yang kita raikan pada malam ini, yang berhormat sahabat saya Dr. Rani Osman, Pesuruh Jaya PAS Negeri Selangor, Merangkap Adun Meru. Sahabat saya yang saya hormati Saudara Rafizi Ramli, Pengarah Strategi Parti Keadilan Rakyat. Tuan Rumah yang berhormat Saudara Hiloisian, Ahli Parlimen Petaling Jaya Selatan. Yang kita hormati yang berhormat Puan Hanizah Talha, Timbalan Speaker Dewan Negeri Selangor, Merangkap Adun Taman Medan. Yang kita raikan seluruh saf kepimpinan Pakatan Rakyat, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah saya dapat sampai ke sini pada malam ini. Walaupun pada awalnya saya tidak diundang, ya. Sebab sebentar tadi kami digombak pimpinan PAS dan keadilan dan anggota kita ada munajat perdana yang dipimpin oleh Ustaz Datuk Dr. Ismail Kamus. Bermula dengan iftar, berbuka puasa, solat maghrib. Kemudian kita ada majlis istighasah, iaitu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita solat isyak dan solat hajat. Kemudian YBH memaksa saya. Dia kata, kamu mesti datang pada malam ini untuk mengumumkan tarikh pilihan raya. Tarikh pun belum ada, nak calon apa? Yang pertama,
malam ini dua pemimpin, Selangor, Dr. Rani, Pesuruhjaya, dan saya, pengurusi keadilan negeri. Jarang kami dapat duduk bersama satu pentas. Jarang. Malam ini mesej yang kami nak berikan ialah di Parlimen Petaling Jaya Selatan ini, Pakatan Rakyat atas nama keadilan, PAS maupun DAP wajib mempertahankan kemenangan kita dalam pilihan raya yang akan. Keadilan, PAS dan DAP satu keluarga besar. Women tose iciaran. Dr. Rani saja faham, orang lain tak faham tak apa. Dia bunyi sedap tak faham tak apa. Sebab sudah tentu kami tak berbohong macam belasan. Maknanya kami keluarga besar. Jangan pecahkan. Jangan kita bersengketa di bawah, sebab kemenangan terlalu hampir. Terlalu hampir. Saya bukan nak sombong angkuh, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya nak beritahu kawan-kawan saya dalam UMNO, setakat malam ini insya Allah rakyat dan Pakatan Rakyat akan tiba di Putrajaya dalam pilihan raya. Insya Allah. Sebab itu sampai malam ini tak bubar lagi. Dah bubar belum? Belum. Dah, kenapa dia tak bubar? Mengapa dia takut? Sungai Buloh. Oh, takut. Saya dah pernah masuk lokal. Masuk, keluar, masuk, keluar. Dan memang saya dibesarkan di lokal. Minggu lepas kena tangkap lagi. Tak ada masalah. Tapi kami ditahan, masuk lokap, masuk penjara, bukan kerana rasuah, bukan kerana salah guna kuasa, bukan kerana bunuh Antan Tuya. Kami masuk kerana kami mempertahankan hak rakyat Malaysia. Tak anggap. Saya tak ada masalah. Dia boleh hina, aib, fitnah saya. Dia boleh penjarakan saya, sumbat saya. Tetapi ingat, saya bukan pemuda UMNO. Saya dilatih, conscience saya, damir saya kena jelas. Benar jasad saya dipenjarakan, tetapi semangat saya di luar akan bersama rakyat untuk talkinkan UMNO dan Barisan Nasional. Setuju? Apa, setuju saya masuk lagi? Saya dah masuk. Dr. Rani belum? Bagi dia pula. Baru adil. Jadi kita perlukan bilik kecil, tak payah bilik besar-besar. Saudara-saudari sekalian, jangan panggil dia 52. Sahabat saya comel nama tu. Saudara-saudari sekalian, ni tak bubar lagi, kenapa? Kalau tengok TV3, wah bukan main kuat, hebat. Kalau tengok utusan Malaysia, ya Allah, dialah panglima, dialah pakar, dia hebat, Menteri Kewangan yang paling cerdik dalam dunia. Isteri dia pula penasihat yang paling hebat, sanggul yang paling besar dalam dunia. Tapi nak bubarkan parlimen pun takut. Saya tak tahu, saya tak pernah tengok. Saya tak mau buat fitnah. Kalau saudara tengok, terpulanglah tengok. Tak. Ini tak pernah berlaku. Unprecedented, tidak pernah berlaku. Sekuat-kuat Dr. Mahathir dulu pun, dan sejahat-jahat Mahathir pun, dia bubar sebelum tamat 5 tahun, betul? Datang Tun Abdullah Badawi, dalam tidur-tidur pun dia boleh bubar parlimen.
berani. Dah habis dah tempoh 8 Mac. Benar, dari segi teknikal dan undang-undang dia ada sehingga 28 April. Iaitu tarikh kami angkat sumpah. YB Hiloisian, saya, ahli parlimen angkat sumpah, itu tarikh otomatik terubah. 28 April. Hari ini SPR reda bukan 28. 2 hari kemudian 30 April. Dia nak tolong pula UMNO 2 hari lagi. Tak apalah, semua tu talian hayat terakhir bagi mereka. Memang benar dari segi legal, dari segi teknikal dia ada 28 April. Tetapi dari segi moral, rakyat bagi kamu 5 tahun. Dan Najib, kamu kena ingat, kamu tak dapat mandat rakyat pada tahun 2008. Betul? Rakyat beri mandat di persekutuan kepada Tun Abdullah, bukan kamu. Kamu pakat dengan ulama kamu, Dr. Mahathir. Kamu rampas kuasa, kamu jadi Presiden UMNO, jadi Perdana Menteri, dah jadi sampai sekarang tak nak berubah. Tak ada moral. Muka tak tahu malu. Tapi puak-puak ni tak ada kemaluan. Dia peduli apa? So, saya bukan marah makcik, tapi saya gerak. Bubar. Kamu kata kamu kuat, kamu kata UMNO kuat. BRIM 1, BRIM 2, BRIM 3, BRIM 4, BRUM. Tak bubar juga. Bubarlah. Tunggu apa? Tak berani sebab insya-Allah ini penggal terakhir UMNO dan Barisan Nasional. Jadi jangan bimbang. Cuma saya nak beritahu Najib, memang kamu Perdana Menteri hari ini. Kamu ada kuasa untuk tentukan tarikh pilihan raya. Tetapi ingat, kamu tentukan tarikh, tetapi kamu bukan tentukan kerajaan yang akan dibentuk selepas pilihan raya yang akan datang. Yang akan menentukan masa depan negara kita bukan UMNO, bukan TV3, bukan utusan Malaysia. Yang menentukan masa depan kita ialah rakyat Malaysia itu sendiri, yang insya Allah akan menghukum UMNO dan Barisan Nasional. Jadi tak apa tuan-tuan, kita nak masuk pilihan raya. Saudara Rafizi dah bentangkan manifesto yang cukup terperinci, cukup hebat. Ada tak anak muda UMNO yang sehebat Rafizi Ramli? Ada atau tidak? Tak ada. Khairi Jamaluddin? Boleh? Boleh. Berdebat pun kalah. Bagaimana dengan Ketua Puteri Hishamuddin Tun Husainon? Pun dan siap. Ada SB di belakang. Saya kesian dengan SB. Ada menteri yang ya. Kita harus bersyukur. Anak muda dalam PAS, anak muda dalam keadilan, dalam DAP, bila berhujah dengan adab, dengan moral, dengan nilai, dengan fakta, dia boleh buat kiraan berapa harga minyak turun, berapa cukai, berapa pendidikan. Hebat. Sebab itulah bagi saya PAS, Keadilan dan DAP adalah parti masa depan rakyat Malaysia. Dia tak maki sesiapa pun. Ada dia maki? Ada dia buat fitnah? Ada dia baling batu? Ada baling telur? Tak ada. Cuma lihat pemuda sebelah sana. Berbahas tak berani. Jangan kata pemuda, ketua dia pun tak berani. Tapi dalam TV, aku Perdana Menteri, aku Presiden UMNO, aku Menteri Keuangan, aku Menteri Wanita. Menteri Wanita. Baru ni Dr. Rani, bulan lepas ada mesyuarat Menteri-Menteri Wanita seluruh dunia di New York. Yang abang gelak
Kenapa belum habis cerita lagi? Semua menteri wanita pergi. Jadi security kata, oh ni menteri wanita masuk. Daripada Uganda masuk. United Kingdom masuk. Malaysia, skirt pun tak ada. Misai pula ada. Ni apa cerita ni? Tak malu ke wanita UMNO di Petaling Jaya Selatan ni? Tak malu ke wanita UMNO Negeri Selangor? Maknanya kamu tak layak. Kamu wanita UMNO tak layak. Presiden UMNO yang layak jadi menteri wanita. Malu. Lihat Selangor. Lihat Selangor. Kali pertama dalam sejarah politik negara, negeri Selangor melantik seorang wanita sebagai timbalan speaker Dewan Undangan Negeri Selangor. Yang berhormat. Itu cara kita hormat wanita. Ni dah tak habis-habis cerita telur ni apa? Wanita dia apa? Curi lembu. Wanita dia apa? Curi tanah macam Raja Rupiah. Ni Rafizi terlupa cerita pasal Raja Rupiah. Saya betul Rafizi, minggu lepas saya pergilah mahkamah sebagai sokongan moral saya terhadap Rafizi dan YB Zuraidah. Saya pun masuk mahkamah, tengok-tengok Syarizat sedang memberi keterangan. Jadi saya duduk dalam public gallery, duduk tengok Syarizat dalam kandang. Betul. Jadi saya tengok daripada jauh, saya kata kesian Menteri UMNO. Dah, menteri duduk dalam kandang, lembu duduk dalam kondominium. Dah betul. Rafizi dengan Zuraidah duduk, wah dengan tengok, okey jawab. Duduk kecut Syarizat dalam kandang. Yang lembu duduk dalam kondominium. Inilah nasibnya. Jadi saudara-saudari sekalian, yang kita nak masuk pilihan raya ni buat apa? Kita nak pilih kerajaan, kita nak pilih pemimpin, bukan pesta. Jadi bila kita masuk pilihan raya, PAS keadilan di AP atas nama Pakatan Rakyat, kita bawa manifesto. Dan manifesto ini digubal oleh siapa? Anak-anak muda. Dalam keadilan kita ada Rafizi, dalam PAS, dalam DAP yang menggubal dasar dan beri pandangan, angkat kepada pimpinan. Kita setuju, kita tonjolkan manifesto. Pendidikan, keselamatan, ekonomi, jenayah, semua. Najib sampai malam ini manifesto pun tak ada, tarikh pun tak ada. Ni apa punya Perdana Menteri? Sedangkan fikirlah, yang ada apa? Video lucah. Datuk Seri Anwar dah kena. Lepas ni Nurul Izzah. Lepas itu saya. Lepas saya Dr. Rani. Dia tunjuk gambar dengan seorang wanita sedang peluk dia. Saya tak marah, tapi saya cemburu. Macam mana 5-2 boleh dapat gitu? Aku pun tak dapat, dia dapat. Ini fitnah apa? Jadi saya kata, saya bisik doktor Rani, saya kata, doktor sabar, ni gambar, minggu depan video. Saya dah kena dah tahun lepas dengan gambar lucahnya macam-macam. Dia ingat dia nak aibkan saya, dia nak fitnah saya supaya saya lemah, rasa kecil, rasa hina. UMNO, kamu silap orang. Kamu silap orang. Saya insya-Allah
saya serah kepada Allah SWT. Conscience saya, damir saya tidak bersalah. Kamu boleh aibkan aku, kamu boleh hate adik aku, kamu boleh hina keluarga aku, tapi aku akan bangkit pertahankan keadilan dan kebenaran demi rakyat. Saya tak ada masalah. Sebab itu minggu lepas saya dapat panggilan. Kali ini bukan daripada polis, daripada MCMC, SKMM, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia. Azmin, saya daripada SKMM, kita nak tahan kamu. Apa hal pula? Dia kata, kita nak siasat. Tolong pergi Cyberjaya. Saya pergi, saya tak masalah, saya tak takut. Sebab saya tak takut. Tak ada salah. Tak takut apa? Pandai, lepas ni main sini naik ceramah sambung. Lawan tetap lawan. Hebat orang PJS ni. Taman Medan ni hebat. Kacau, aku lupa dah cerita apa banyak. Okay. SKMM. Baik. Dia panggil, saya pergi. Sampai saya bawa peguam saya, Datuk Prabakaran. Saya kata, Datuk, tolong ikut saya. Sampai sana, pegawai SKMM beritahu, peguam tak boleh masuk. Kamu seorang saja. Sudah. Cuma saya kata minta satu saja. Saya tak nak tingkat atas, saya nak ground floor. Faham tak? Sebab saya takut nanti jadi Bangkok kedua. Saya kata saya boleh bagi kerjasama, boleh siasat saya, tetapi mesti tingkat bawah. Dia kata okey, dia bawa dalam satu bilik. Saya tengok tingkap, tak ada. Okey, boleh. Saudara, saya kena 4 jam 51 soalan. Soalannya apa? Sebab saya serang Dr. Mahathir. Rupanya syaitan yang dikenali tak boleh disentuh. Sensitif. Bukan dosa apa pun. Kita ingat ada perbicaraan RCI, dia panggil Royal Commission of Inquiry di Sabah tentang pengeluaran kad pengenalan. Ada ingat? Masih berjalan. Dalam prosiding ini, saksi yang dikemukakan beritahu yang terlibat Dr. Mahathir, yang terlibat pegawai Dr. Mahathir, namanya Megat Junid Megat Ayub. Megat Junid bukan yang di Petua PAS. Dia setiausaha politik Dr. Mahathir. Yang terlibat Aziz Samsudin, setiausaha politik Dr. Mahathir. Hakim tanya, di mana kamu buat kad pengenalan ini? Di rumah Datuk Aziz Samsudin di Ampang. Papa Gomo pun Ampang, penyangga ni pun di Ampang, Azmin Ali pun Ampang. Pakcik mengata saya. Saya baik, pakcik. Jadi bukan saya kata, dalam mahkamah di Kota Kinabalu yang mengatakan Dr. Mahathir terlibat, Megat Junid terlibat, Aziz Samsudin terlibat. Lepas itu Dr. Mahathir marah. Ini semua masalah Anwar. Ini ada penyakit UMNO sekarang. Semua salah Anwar Ibrahim. Salah. Lada tu Anwar Ibrahim. Hari itu Selangor menang, Johor kalah. Ini salah Anwar Ibrahim. Manchester United kalah, salah Anwar Ibrahim. Dr. Mahathir sakit perut, salah Anwar Ibrahim. Ini penyangga apa ni? Jadi saya buat kenyataan pada 18 Januari. Dalam akhbar, saya minta kerajaan siasat Dr. Mahathir. Itu saja. Siasat. Saya tak tuduh, saya minta siasat. Tengok-tengok, saya yang disiasat. Ini UMNO ni cari. Jadi saya tanya pegawai tu, ni apa hal ni? Saya minta siasat Dr. Mahathir, yang kamu siasat aku buat apa? Dia kata, biasalah, arahan. Arahan apa? Dia kata dalam YouTube
ada satu video. Saya tak tahu siapa buat, tapi tuduhannya konon saya buat. Video itu menunjukkan ada 7-8 orang Bangla. Bila dia nampak polis, dia lari. Bila dia lari, polis kejar, tangkap dia. Dia duduk menyangkuk dan letak tangan di atas. Jadi polis tanya dia, mengapa lari? Kita mau bagi IC. Kemudian dalam video itu dia tunjuklah Malaysia I help you, you help me. Kemudian Malaysia is truly Asia. Memang kreatif, tapi bukan saya. Sekarang ni UMNO nak tuduh bahawa itu saya buat. Ini cerita apa? Masalah IC ni bukan masalah kita. Masalah Dr. Mahathir, jawablah kamu. Kamu yang beri kad pengenalan, kamu yang beri kewarganegaraan pada orang Bangla, orang Indonesia, pelbagai orang asing yang datang kerana nak menjamin kemenangan UMNO. Rakyat Malaysia tak dapat kad pengenalan sampai malam ini. Ada 300,000 orang India yang belum dapat kad pengenalan. Mana MIC? Mana Sami Velu? Mana Palanivel? Ada orang Cina yang belum dapat IC. Ramai orang Melayu yang belum dapat kad pengenalan. Tapi orang Bangla boleh, orang Indonesia boleh. Sebab itu dalam manifesto kita berjanji, insya-Allah sampai Putrajaya dalam tempoh 100 hari, semua yang belum dapat kad pengenalan akan kita iktiraf warga negara Malaysia sebagai rakyat yang sah. Mereka ada hak mereka. Ini bumi mereka. Ini bagi orang asing buat apa semata-mata untuk UMNO menang. Ini yang jadi di Sulu ni. Di Lahad Datu sempurna. Salah Anwar Ibrahim juga. Dia kata Anwar yang terlibat. Tengok-tengok kita dedahkan gambar Sultan Sulu keluarganya adalah tetamu Perhimpunan Agung UMNO. Senyap tu. Dah dia pusing pula Anwar baik dengan Normiswari. Normiswari ni Gubernur Mindanao, bukan Sulu. Semua pemimpin bertemu dengan Gubernur Mindanao. Hari ini Dr. Mahathir mengaku, hari ini baru dia teringat, minggu lepas dia lupa. Hari ini dia buat kenyataan, ya, saya pun pernah bertemu dengan Normiswari. Tengok. Dia serang Anwar Ibrahim 2 minggu, kononnya Anwar terlibat, tapi kita tak takut. Ini fitnah orang yang sedang nazak. Orang senang, jangan bimbang. Saya tak bimbang langsung. Sebab itu Dr. Mahathir nak datang Selangor, datanglah. 2 minggu lepas dia turun Selangor. Dr. Rani sambut. Dr. Rani punya baik. Mana nak cari orang baik macam ni? Syaitan datang dia sambut. Kalau tak, kalau saya penampak ya. Tak tua pun tak sedar diri. Tak, dia turun ke Selangor. Apa dia kata? Tuan-tuan dan puan-puan rakyat Selangor, kalau orang Melayu dan umat Islam di Selangor nak mempertahankan akidahnya, nak mempertahankan Islamnya, sokonglah UMNO dan Barisan Nasional. Siapa kata? Ulama besar UMNO, Syekh Dr. Mahathir bin Mohamad. Disokong oleh siapa? Presiden Beras Jati. Ini Beras Jati, la ilaha illallah. Tak apalah. Saya nak tanya Dr. Mahathir, kamu nak bincang soal akidah ni, cermin muka kamu dulu, cermin hidung kamu dulu. Dah, akidah apa? Ni kalau ada orang UMNO malam ni, ada tak? Ada? Mana? La ilaha illallah, ada sebelah ni. Gelar
sedap gitu. Habis itu. Tak apa, bagi dia dengar. Saya tak marah orang UMNO tak. Saya tak marah. Orang UMNO bawah saya tak marah. Sebab dia pun bukan cerdik sangat pun. Yang saya marah ni pemimpin mereka. Itu saya sebab dia khianat. Macam Dr. Mahathir nak bincang soal akidah, soal Islam. Siapa kamu? Saya nak tanya orang UMNO. Siapa pemilik saham syarikat arak terbesar di Asia? Nama syarikat itu San Miguel. Berpusat di Filipina. Pemegang sahamnya bernama Mirzan bin Mahathir. Bukan Kapal Singh, bukan Lim Kit Siang, bukan Lim Guan Eng. Mirzan Mahathir, anak Presiden UMNO, anak Perdana Menteri Malaysia yang paling lama berkuasa. Hari ini nak turun Selangor, nak ajar kita macam mana nak jaga akidah. Parah. Saya nak tanya, mana ulama UMNO? Mana Fathur Bari? Mana? Mana Mufti Negeri Perak? Harus je lah. Mana Presiden Bekas Jati? Orang bukan setakat dia menterkedarah arak, saham arak dia pegang, syarikat arak dia pegang. Saya orang Islam, orang Melayu, tanggungjawab saya untuk perangi orang-orang seperti ini yang menghina agama Islam dan orang Melayu. Setuju atau tidak? UMNO nak jawab apa? Tak boleh jawab. Datuk Seri Anwar ajak Datuk Seri Najib. Dia kata, Najib, kamu Perdana Menteri, kamu Presiden UMNO, kamu ada dasar kamu. Aku Ketua Pembangkang, ada dasar Pakatan Rakyat. Mari kita bincang. Biar ada rakyat tengok. Jangan soal peribadi, jangan maki hamun, jangan fitnah. Kita bincang soal ekonomi, soal pendidikan, soal keselamatan, soal jenayah. Macam yang dibentangkan oleh Rafizi. Tak mau. Sampai malam ini Najib tak berani. Dia kata apa? Ini bukan budaya kita. Budaya kita apa? Baling telur. 2 hari lepas datang lagi pemuda UMNO. Pemuda UMNO datang pejabat keadilan baling telur lagi. 2 minggu lepas baling 1 kotak telur. Ni politik apa? Politik telur. Dah, bincanglah. Kamu tak setuju tak apa. Oh, saya tak setuju dengan Rafizi. Tak apa, saya tak ada masalah. Tapi bincang secara beradab. Tak setuju ada cara, setuju ada cara. Tetapi kalau maki, hamun, cerca, fitnah, rakyat akan tolak kamu, insya-Allah. Sebab sekarang kita nak bawa culture of baru, new politics, politics of hope. Maknanya harapan rakyat. Harapan rakyat apa? Turun harga minyak, turun harga barang, hapuskan PT-PTN. Yang Rafizi cerita, bila kita bincang PT-PTN, kita dah tanya dengan negara-negara maju. Datuk Seri Anwar pergi ke Turki, bertemu dengan Perdana Menteri Turki, Erdogan. Perdana Menteri Turki ni dengan Datuk Seri Anwar memang macam keluarga. Dia kata, Anwar, kami di Turki tak ada minyak, tak ada gas, tak ada kelapa sawit, tapi kami boleh beri pendidikan percuma. Bagaimana di Malaysia? Anwar kata, kami ada minyak, kami ada gas, kami ada kelapa sawit, kami ada biji timah, tapi kami kos pendidikan tinggi. Dia kata, bagaimana? Kami di Turki tak ada minyak pun boleh bagi pendidikan percuma. Anwar kata, Syekh, sebab di Turki tak ada UMNO. Kami ada UMNO, itu yang menyebabkan rakyat susah. Ini spesies jahat. UMNO ni jahat. Saya tak kata UMNO syaitan, itu Dr. Mahathir kata.
Dia kata UMNO ni syaitan yang dikenali, Pakatan Rakyat ni malaikat yang tak dikenali. Baik kawan dengan malaikat, tak kenal ke kenal tetap malaikat. Betul? Syaitan kau kenal ke tak kenal pun syaitan. Dan kamu tu memang bapak syaitan. Tak, saya geram lah tu. Saya ni dulu anak angkat Dr. Mahathir, tapi sampai terangkat aku masuk penjara. Sabar, sabar. InsyaAllah dekat dah, sebulan lagi. Sebulan. Sebab itu saya beritahu Dr. Mahathir, ingat aku nak pesan kau satu tu. Saya dah bincang dengan Datuk Seri Anwar, insyaAllah sampai Putrajaya menang, lepas angkat sumpah Perdana Menteri, dia nak bentuk kabinet. Betul? Saya nak minta satu, bagilah saya jadi Menteri Dalam Negeri 6 bulan. Ada sebab kan? Orang pertama siapa? Tuan-tuan fikir sendiri. Tak, saya tak maulah, kesian dia dah 80 tahun teruk dah. Duduklah surau, duduklah masjid. Tak, itu saya pergi ke Kelang, orang tu kata tangkap dia, telanjangkan dia, macam mereka buat pada saya. Saya kena tangkap pada 16 September 1998. Sebelum Datuk Seri Anwar kena tangkap 20 September. Saya orang pertama kena tangkap. Masuk lokap Taman Tun Dr. Ismail. 8 hari saya kena pukul. Yang pukul siapa? Tu Musa Hasan. 6 pegawai polis pukul saya, telanjangkan saya, pijak saya, aibkan saya. Jadi sekarang rakyat kata, buat Dr. Mahathir begitu juga. Tak kalah nak telanjangkan dia tu. Bodoh. Kesian kat dia. Tapi dia pun kenalah insaf. Ini tiap-tiap hari bercakap tak. Jadi tuan-tuan, sana bobra. Boleh lagi? Dah pukul 12. Boleh. Aku kena tangkap sekali lagi, kau balik. Ini pun tak patut juga. Tak, saya nak rumuskan satu je. Pilihan raya dah dekat dah. Tak apalah dia tak nak umumkan tarikh ke, dia nak tangguh ke. Tetapi saya nak tanya, orang Petaling Jaya Selatan, orang Taman Medan sudah bersedia atau tidak? Are you ready? Nanti soalan saya belum habis. Are you ready for UMNO? Are you ready for Barisan Nasional? Go to hell! Mampus UMNO. Are you ready for Pakatan Rakyat? Yeah! Are you ready for keadilan? Yeah! Are you ready for PAS? Yeah! Are you ready for DAP? Yeah! Kalau inilah semangatnya, tak payah ceramah dah. Kita balik. Tapi kena kerja kuat, sebab ramai hantu dalam daftar pemilih. Betul. Tadi kawan-kawan semak, Saudara Maharul pesan berulang kali, semak, jangan terlalu yakin nama kita ada. Nama tak ada boleh ada, nama ada boleh tak ada. Arwah ayah saya meninggal tahun 99. Betul. Tahun 2004 dia boleh balik mengundi. Betul. Saya marah dengan SPR. Saya kata, kalau kamu nak bawa ayah aku balik pun tak apalah, tapi berilah aku jumpa sekejap sebelum dia balik. Betul. Rumah ibu saya tinggal seorang di Kampung Kelanggit. Dalam rumah tu ada 11 orang lain. Ada Cina, ada India, ada Melayu. Semangat satu Malaysia. Saudara jangan. Di Kampung Kelanggit, sebuah rumah kampung, sebuah. Tapi dalam daftar pemilih ada blok 5, tingkat 20. Ini sudah melampau. Sebab itu satu undi penting. Saya merayu tuan-tuan di Petaling Jaya Selatan, di Taman Medan,
setiap pengundi wajib keluar untuk bawa perubahan dalam pilihan raya yang akan datang. Boleh? Pertahankan kemenangan kita di PJS. Boleh? Pertahankan kemenangan dengan majoriti yang lebih besar di Taman Medan. Boleh? Pertahankan negeri Selangor dengan majoriti yang jauh lebih besar. Boleh? Dan kita maju ke Putrajaya insya-Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya minta maaf, ada satu. Saya diingatkan, diminta dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, marilah sama-sama kita menyempurnakan peresmian bilik gerakan pilihan raya umum ke-13 Parlimen Petaling Jaya Selatan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Muhammad Azmin Ali, dan dengan itu berakhirlah pelancaran bilik gerakan untuk P105 Parlimen Petaling Jaya Selatan. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, kutipan dana kita pada malam ini sebanyak RM1,035.50. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.